syariat dan juga hakikat. Hakikatnya semua yang berlaku ini takdir Allah. Tetapi kita didatangkan oleh Allah Ta'ala akan syariat. Syariat ini mesti berpegang. Tanggungjawab kita melaksanakan perintah Allah. Apa nak berlaku itu hak Allah Ta'ala. Jadi kita kena tahu apa makna kata urusan kita dan apa urusan Allah Ta'ala. Apa tanggungjawab kita dan apa urusan Allah. Tanggungjawab kita jawab. Urusan Allah terpulang kepada Allah. Allah saja yang tahu hikmah. Dia melakukan sesuatu. Kadang-kadang kita usaha tak berjaya, kadang-kadang berjaya. Jadi nak bagi tahu nak berjaya atau tak berjaya itu masyiah Allah, urusan Allah, bukan urusan kita. Tanggungjawab kita buat kerja. Boleh man kuasai Allah amal itu. Bekerja kamu, Allah Ta'ala akan membuktikan hasil kerja-kerja kamu. Dua kawan ini kita kena faham ni. Jadi walaupun begitu, Syekh nak ulang lagi sekali. Usaha kamu tu tidak akan boleh memberikan. Usaha kita tak boleh memberikan. Yang boleh memberikan mana kata apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawa bi kulli imami la takhliqu asghara. Menggauli oleh cita-citamu yang tinggi, usaha ikhtiar kamu yang hebat tidak akan mampu memecahkan kota takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hakikat, tak boleh lah. Jadi berjaya tak berjaya itu mana kata kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tak berjaya, tak sia-sia usaha kita itu dibalai oleh Allah Ta'ala. Kalau berjaya, kita dapat kejayaan dan kita dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Musannif rahimahullah ta'ala, ila masyiati, kepada masyiah Allah, urusan Allah, takdir Allah, yastanizu, bersandar kulli syai'in, akan segala sesuatu. Apa urusan kita? Bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bersandar kepada yang lain. Termasuk jangan bersandar kepada usaha dan ikhtiar kita. Bersandar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balaisa, dan tidak nastanizu dia ila syai'in, tidak bersandar, makna kata ianya itu kepada sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadar kepada Tuhan. Apa-apa urusan bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta pada dia, bergantung hati dengan dia. Jangan bergantung hati dengan makhluk atau bergantung hati dengan usaha dan ikhtiar. Dan telah diketahui kepada masyiah Allah Ta'ala juga bersandar tiap-tiap sesuatu. Bersandar kepada Allah, masyiah ni makna kata urusan dah. Makna kata bersandar kepada takdir Allah Ta'ala lah. Bersandar kepada Allah, masyiah Allah. Bersandar kepada masyiah Allah juga bersandar tiap sesuatu. Kita bersandar kat Tuhan. Kita buatlah kerja, bukan mana kita buat kerja apa-apa pun kita buat. Dan lepas tu berjaya tak berjaya, itu serah pada Allah Ta'ala. Bersandar kepada Allah. Itu tempat bersandar. Kita berjuang, menang tak menang, Allah Ta'ala. Ni kes COVID ni pula. Baca tadi dalam internet. Ni bola sepak Euro apa ada. Euro 2020 bola sepak ni. Ni lagi bercambah baru lagi. Apa nama varian apa? Wembley. Macam-macam. Macam-macam dia main, macam-macam varian tu ada.
Kita bergantung pada Allah. Ikhtiar juga, usaha juga, tapi bergantungan hati mesti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjaya tak berjaya bukan urusan kita. Kalau berjaya orang puji, tak berjaya orang marah. Seolah-olah apa yang kita buat mesti berjaya. Tak ada, kita akan kuasa. Allah Ta'ala yang berkuasa. Kita buatlah apa yang kita buat, yang mampu kita buat. Yang setengah orang tu dia duduk saja, duduk kacau. Yang ni dia tukang ajak kita. Dia tak buat apa-apa pun, dia sengah seorang. Kerja dia kerja komplain. Jenis ni pun ada juga, jenis pengacau. Kita buatlah apa yang patut kita buat. Kerana apa nama COVID ni, siapa pun tak ada pengalaman. Tak ada negara yang ada pengalaman. Kan? Kalau malaria kan denggi ada pengalaman. Yang ni tak ada pengalaman, siapa pun tak ada pengalaman. Jadi Allah Ta'ala buat benda ni. Allah suruh kita tengok kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi ni. Dia boleh buat apa saja. Bergantunglah kepada Allah Ta'ala. Banyaklah berdoa kepada Allah. Hentilah segala program maksiat tu. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyuziqahum ba'dallazi amilu. Kami nak rasakan apa yang kamu telah buat. La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan kamu kembali balik kepada Allah. Banyak juga negara macam Yaman tak kena, Brunei tak kena. Cuba kaji kenapa dua negeri ini tak kena. Kajilah tengok macam mana mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala hubungan mereka cukup kuat. Maksiat tu kena henti. Pergantungan hati kepada Allah Ta'ala. Jadi kepada masyiah Allah juga, makna kata bersandar setiap sesuatu kena bersandar kat Tuhan. Apa yang kita nak buat, bergantung pada Allah Ta'ala. Kejayaan itu milik Allah. Kita usaha saja. Dan tiada masyiah Allah itu bersandar kepada sesuatu. Jangan kita sandar pada lain pada Allah Ta'ala. Allah saja yang menetapkan, dia saja yang mengangkat. COVID ni dia yang letak. Yang boleh angkat dia saja, yang lain tak boleh angkat. Kita dah cuba macam-macam, kita cuba masih belum berhasil. Cuba kembali pada Allah. Yakin sungguh-sungguh kat Tuhan. Bakat-bakat semua. Hentikan maksiat, tutup segala gelap judi itu. Jangan buka-buka dah. Tunjukkan bukti kita yakin kepada Allah. Judi lah, arak lah, tempat perzinaan lah, tempat maksiat ni, semua kita tekadkan hati, tutup terus. Nak tengok jadi macam mana. InsyaAllah kembali kita kepada Allah. La'allahum yarji'un. Dengan bala yang Tuhan turun ni, diharapkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya pergantungan hati mesti dengan Allah. Kenapa? Kerana bahawasanya jatuh barang yang tiada dikehendaki. Dia kata hak Ta'ala itu muhal. Kenapa? Kerana jatuh satu perkara, berlaku satu perkara tu bukan dengan kehendak Allah itu muhal, mustahil. Tak terima pada akal sama sekali. Kejayaan atau kegagalan berlaku sebab jatuh dengan kehendak Allah yang telah Tuhan takdirkan pada azali lagi. Berjaya tak berjaya, kita tak tahu berjaya tak berjaya. Bila berlaku baru tahu berjaya atau tidak. Berlaku satu itu bukan dengan kehendak Allah, itu muhal, mustahil, muhalun, mustahil pada akal. Akal tak terima. Akal tak terima satu benda tu berlaku tanpa kehendak Allah, tanpa iradat dia. Tak boleh. Muafakat, kudrat dan iradat baru boleh berlaku.
Dan tiada masyiah Allah itu bersandar kepada sesuatu. Segala yang berlaku urusan Allah Ta'ala, berjaya atau gagal, mustahil makna kata bersandar sesuatu. Sesuatu tu berlaku dengan kehendak dia. Fa'alul lima yurid. Berlaku satu itu dengan barang yang dikehendaki oleh Allah. Allah kehendak. Apa yang Tuhan kehendak berlaku. Tuhan tak kehendaki, tak berlaku. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, ya Tuhanku, tak ada siapa boleh memberi manfaat, memberi sesuatu yang Engkau halang. Dan tak ada siapa boleh menghalang apa yang Kau bagi. Yang Kau bagi siapa tak boleh halang, yang Kau halang siapa tak boleh bagi. Takkan bergerak satu zarrah melainkan dengan izin Allah, kata Nabi. La tataharraku zarratun illa biiznillah. Takkan bergerak satu zarrah melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka maha suci Tuhan yang mengurniai wujudnya pada sekalian yang maujud itu. Maha suci Allah yang mengurniai wujudnya pada sekalian yang maujud. Allah lah yang mewujudkan segala yang maujud ni. Allah yang mengadakan. Tak ada satu yang ada melainkan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nurin. Ya, siapa yang Allah tidak jadi, wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nurin. Siapa yang Tuhan tak bagi nur, dia tak ada nur. Siapa yang Tuhan tak bagi hidayah, tak dapat hidayah. Siapa yang Tuhan bagi hidayah, dapatlah hidayah. Siapa Tuhan bagi petunjuk, dia dapat petunjuk. Kalau Tuhan tak bagi petunjuk, dia tak dapat petunjuk. Orang tu jadi baik, Allah bagi dia hidayah. Orang yang Allah bagi jahat, dia tak dapat hidayah. Itu dia. Yudhil man yasha wa yahdi man yasha. Allah sesatkan siapa dia kehendaki, Allah Ta'ala bagi petunjuk siapa yang dia kehendaki. Dia nak, dia bagi. Dia tak mau, dia tak payahlah. Baik itu petunjuk yang kita dapat ni merupakan hidayah daripada Allah Ta'ala. Syukur banyak-banyak. Nur yang kita dapat ni pun daripada Allah. Kalau Tuhan tak bagi nur, tak ada. Jadi perkara ni tak payah kita bersoal. Itu hak Allah Ta'ala. Tengok orang dia kata, betul, tak adil lah Tuhan. Orang ni dia bagi nur, orang ni tak bagi nur. Orang ni Tuhan bagi petunjuk, orang ni Tuhan tak bagi petunjuk. Tuhan tak adil. Oh, dia nak semua dapat petunjuk. Kalau sesat, sesat semua sekali. Kalau kaya, kaya semua. Kalau miskin, miskin semua. Itu baru adil. Dia nak ajak Tuhan macam tu. Tuhan tahulah. Tak payah kita cerita. Bukan Allah yang kena soal besok di akhirat, kita yang akan disoal oleh Allah Ta'ala. La yas'alu amma yaf'alun, la yas'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Ta'ala tak akan disoal apa yang dia buat. Wa hum yus'alun, Allah lah yang akan menyoal kita. Kita akan disoal oleh Allah Ta'ala. Jadi urusan Allah jangan campur tangan. Kita buat urusan kita ya. Tanda tawaduk kita, kalau kita tak boleh buat ibadat, doa merayu kepada Allah Ta'ala, minta Allah bagi petunjuk. Kita tak dapat kekuatan untuk beramal, merayu kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah bantu kita, Allah tolong kita. Jangan soal pasal apa orang tak bagi kau ni, kenapa bagi kau ni. Itu bukan hak kita menyoal Allah Ta'ala. La yas'alu amma yaf'alu. Tidaklah malah Allah Ta'ala disoal dengan apa yang dia buat. Wahum yus'alun, tetapi kita lah, mereka lah yang akan disoal oleh Allah Ta'ala di akhirat besok. Dia pula nak soal Tuhan. Itu dia. Jadi oleh itu, makna kata kita faham elok bahawa yang berlaku ni semua makna kata kehendak Allah Ta'ala.
Maka Maha Suci Tuhan yang mengurniai wujudnya makhluk itu pada sekalian yang maujud. Sekalian yang maujud ni Allah yang mewujudkan, Allah yang mengajarkan. Maha Suci Allah Ta'ala. Gitu juga apa yang dia buat Maha Suci. Tak boleh kita nak persoalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Qala musannif rahimahullah ta'ala, dan iaitu segala yang mawujud itu, iaitu limpah anugerahnya atas setiap sesuatu, setiap yang mawujud, limpah kurnianya. Berjaya apa limpah kurnia, tak berjaya apa limpah kurnia. Sehat pun anugerah dia, sakit pun anugerah dia. Untung pun anugerah dia, rugi pun anugerah dia. Kaya pun anugerah, miskin pun anugerah. Bukan kaya saja, miskin pun anugerah. Bila kita miskin, duit tak banyak, paling tidak duit ringgit kita tu kita pekin, jaga sungguh-sungguh, belanja di jalan Allah Ta'ala. Duit sikit, gaji kecil, kita kira duit kita, ni bayar sewa rumah, ni bayar duit bil api, ni bayar duit air, ni beras, ni ikan. Duit kita tu cukup-cukup ya. Tak ada kita nak guna di jalan lain yang mengarut, nak guna berpoya-poya buat maksiat, kita tak akan guna. Dengan orang miskin ni, duit dia tu betul-betul diguna makna benda-benda yang perlu dan wajib. Maka tak jatuhlah duit tu pada benda-benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Kaya, kaya duit banyak. Jenah kena soal besok di akhirat. Di akhirat besok baru kita tahu kelebihan orang miskin. Kalau aku jadi miskin pun bagus di dunia dulu, tak kena banyak soal. Kerana aku kaya lah, banyak soalan daripada Allah Ta'ala ni. Maka tu baru tahu kelebihan orang miskin. Miskin pun ada lebih. Orang miskin, dia makna kata duit dia ada RM10, dia sedekah RM5, besar bagi dia, separuh daripada duit yang dia ada derma di jalan Allah. Berbanding orang kaya duit 5 juta, derma RM5, ada apa? Jadi mana Allah ganda-gandakan sedekah dia, pengorbanan dia. Itu dia, ada kelebihan. Sakit pun ada kelebihan, sehat pun ada kelebihan. Sehat senang buat ibadat, sakit banyak sabab. Orang sakit ni ingat Allah semata-mata. Jadi makna kata tak ada satu yang Allah jadikan sia-sia. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang yang kamu benci itu baik untuk kamu. Fa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Terkadang yang kamu suka itu, yang kamu kasih itu buruk untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kamu tak tahu, Allah saja yang tahu. Jadi yang mudahnya kita buat kerja kita, urusan Allah jangan campur tangan. Serah pada Allah. Allah lah yang maha mengetahui segala-galanya. Jadi kita buat kerja kita, patuh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia. Dia berkendaki, makna yang mawujud itu semua dikatakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, limpah anugerahnya ya, atas tiap-tiap yang mawujud itu anugerah Allah Ta'ala. Jadi maknanya berjaya pun anugerah, tak berjaya pun anugerah. Dan semua ni makna kita ada kebaikannya kalau kita faham elok-elok lah. Sabar sikit, merenung lagi, jangan gopok. Kerana kita faham Allah Ta'ala tak pernah buat kerja yang sia-sia, semuanya ada hikmah. Kerana bahawasanya Tuhan itu yang berkehendak kepadanya tiap-tiap barang yang lain daripadanya. Yang kata Allah Ta'ala itu berkehendak kepada dia, berkehendak kepada Allah Ta'ala. Allahus Samad, Allah tu tempat yang berkehendak, semua nak kat dia. Iftiqaru kullu ma adau ilaih,
berkehendak sesuatu itu semuanya kepada Allah Ta'ala, berhajat kepada Allah. Semua makhluk ni berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antumul fuqara'u ila Allah, kamu tu fakir, berkehendak, berhajat kepada Allah. Wallahu al-ghaniyul hamid, Allah tu kaya lagi terpuji. Dia tak berkehendak kepada makhluk, makhluk yang berkehendak kepada dia setiap masa, setiap ketika. Tak bergerak ni jantung kita ni, melainkan Allah yang gerakkan. Kalau jantung tak bergerak, mati. Jantung jam, habis mati. Saya masuk hospital Tengah Buluh. Saya tengok sebelah kaki saya tu kelang kabut doktor, dengan makna kaki tangan hospital, cuba menyelamatkan seorang lelaki. Dia pernafasan dia terhenti. Macam-macam doktor buat, pump sana, pump sini, tekan sana, tekan sini. Tahu bayar, mati ya. Terhenti ya jantung, mati. Kalau Allah hentikan jantung kita ni, kita mati. Berhenti jantung dan semua sistem semua habis, mati kita. Ni jantung kita bergerak, kita hidup kerana jantung masih bergerak, pump darah. Siapa menggerakkan? Allah Ta'ala. Berapa lama pakai jantung? 70 tahun dah. Kalau enjin biasa ni dia ada elektrik, guna elektrik. Dia guna minyak diesel, kena minyak petrol. Jantung kita tak guna minyak apa-apa. 70 tahun berjalan. Mana ada satu boleh bergerak 70 tahun tanpa disokong oleh elektrik, kuasa elektrik, atau kuasa petrol, atau kuasa diesel, kuasa solar. Ni tak ada kuasa apa. Allah Ta'ala gerakkan jantung kita 70 tahun. Buah pinggang, hati, limpa, organ-organ yang ada dalam badan ni, semua anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukur. Itu dia. Di semua daripada Allah Ta'ala. Ya. Kerana bahawasanya Tuhan itu yang berkehendak kepadanya, kepada Tuhan tu tiap-tiap barang yang lain, oleh tiap-tiap barang yang lain daripadanya, daripada Allah. Semua berkehendak kepada Allah, berhajat kepada Allah. Berhajat ni segi fizikal. Mata berhajat untuk melihat, telinga berhajat untuk mendengar, berhajat untuk bernapas. Itu segi fizikal dia. Di segi rohani ya, bukan makan fizikal, bukan makan nasi saja. Makanan rohani pun kena ada makan. Hidayah, petunjuk, ibadat, semua ni daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perlukan keimanan. Siapa boleh bagi kita beriman? Allah. Kita nak buat ibadat, siapa boleh bantu kita buat ibadat? Semua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikanlah diri kamu, makna kata selama-lamanya, sebagai hamba Allah Ta'ala. Seperti mana Allah Ta'ala sentiasa Tuhan kamu, seperti mana Allah sentiasa Tuhan kita, kita mesti sentiasa sebagai hamba dia. Jadi kita ni bila-bila pun hamba bagi Allah Ta'ala. Kita kena beribadat dekat dia, mensyukuri nikmat dia. Berkehendak sesuatu kepadanya, tiap-tiap barang yang lain daripadanya, semua berkehendak kepada Allah. Dan tiada berkehendak ia kepada yang lainnya. Sesuatu ini tidak berhajat pada yang lain, melainkan berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Seperti mana disebut oleh Syekh Sanusi dalam kitab Matan Ummu Barahin, al-ubudiyatu lillahi ta'ni, yang dikatakan makna ketuhanan itu ubudiyah lillah, beribadat, bukan ibadat. Yang dimaksudkan yang makna ketuhanan itu, apa itu makna ketuhanan? Makna ketuhanan itu istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu wa ibtikharu kullu ma adahu ilaih. Terkayalah Allah Ta'ala bersegala sesuatu dan berkehendaklah sesuatu itu kepadanya. Terkaya Allah. Allah tak berkehendak kepada kita, pada makhluk. Makhluk yang berkehendak kepada Allah.
Semua makhluk ni berhajat kepada Allah Ta'ala. Hakikatnya dia tak berhajat kepada makhluk-makhluk yang lain. Dia hanya berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang kita terjemahkan dalam ucapan kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau saja aku sembah, hanya engkau saja aku minta tolong. Minta tolong kat Tuhan semata-mata, menyembah Tuhan semata-mata, berhajat kepada Tuhan, tidak berhajat kepada yang lain. Dan firman Allah Ta'ala, ya, firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa firman Allah? Dan kepadanya jua kembali sekalian pekerjaan itu. Apa ayat dia ni? Dan kepada Allah jua kembali sekalian pekerjaan itu, maka engkau sembah akan dia dan engkau tawakul kepada dia atasnya. Jadi kepada Allah jua kembali semua pekerjaan, semua urusan kembali kepada Allah. Apa maksud kembali kepada Allah? Yang pertama, kita kena mengikut perintah Allah. Apa saja urusan kita, urusan dunia dan akhirat, kena kembali kepada Allah. Ikut macam yang Tuhan nak. Sama ada ibadat kita, sembahyang, puasa, zakat, haji, kita kena ikut hukum Tuhan, kembali kepada Allah. Makan minum kita pun kena ikut perintah Allah. Makanlah yang halal, kulu minat tayyibat, makanlah yang baik-baik yang halal. Urusan nikah kahwin, rumah tangga, urusan perniagaan, muamalat kita, jual beli kita pun mengikut perintah Allah Ta'ala. Kena ikut perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kejayaan tak berjaya, kembali kepada Allah. Kalau kita berjaya, syukur. Tak berjaya, sabar, redha dengan takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu makna kembali kepada Allah.